Okey, selamat pagi semua. Okey, kita akan masuk bab yang terbaru iaitu bab 5. Tajuknya ialah rangkaian dalam teori graf. Okey, dalam bab ini kamu akan belajar mengenai rangkaian dan juga ada beberapa jenis graf. Okey, rangkaian ini sebenarnya dia kalau dalam kehidupan kita dia merujuk kepada rangkaian jalan raya, rangkaian komputer, rangkaian makanan, okey. Dan dalam bab rangkaian dalam teori graf, kamu akan diperkenalkan dengan beberapa jenis graf. Okey, untuk yang pertama, kamu kena kenal dia ialah graf mudah. Okey, ini yang paling senang lah. Okey, graf mudah, dia berbentuk macam ni. Dia ada macam bentuk, tapi yang paling utama dia mesti ada bucu. Okey, titik-titik ini kita panggil dia ialah bucu, dan setiap bucu ini dihubungkan dengan garisan ini yang kita panggil dia sebagai tepi. Okey, ini tepi dan dia ada bucu. Okey, dalam bab ini kamu kena kenal simbol. Okey, untuk W ini merujuk kepada bucu. Okey, merujuk kepada bucu ini. E dia merujuk kepada garis ataupun tepi yang menghubungkan setiap bucu. Okey. Katakan kalau kamu senang nak faham, bucu ni katakan antara bandar lah. Bandar A, bandar B, bandar C. Dan setiap bandar ini kita hubungkan dengan jalan. Dan jalan ini kita panggil tepi atau simbolnya ialah E. Dan juga D. Untuk D ialah darjah. Okey. Cikgu akan tunjukkan kamu macam mana nak kira V, E dan juga D darjah. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini ialah satu graf mudah. Dalam graf ini ada bucu, ada tepi. Okey, ada bucu 1, bucu 2, bucu 3 dan juga bucu 4. Okey, kita tengok soalan. Berdasarkan graf mudah ini, okey, tentukan V. Okey, V ialah bucu dan N. N ialah bilangan bucu. Okey, untuk soalan B, kita kena kira E. E ialah tepi dan juga bilangan tepi. Dan macam mana kita nak kira bilangan darjah. Okey, cikgu akan bagi contoh. Macam mana kamu nak jawab soalan macam ni? Ini soalan yang paling mudah lah. Okey, untuk soalan A, V ialah bucu. Jadi, cara tulis ialah bersamaan curly bracket. Okey, bucu ini kamu tengok rajah. Ada bucu 1, 2, 3, 4. Jadi, kamu tulis dalam bracket ada 1, 2, 3, dan 4. Okey, seterusnya N. N ialah bilangan bucu. Ada berapa bucu tadi? So, kita kira 1, 2, 3, 4. Jadi, bucu ialah 4. Jumlah nilai bucu ialah 4. Okey, seterusnya untuk soalan B, E merujuk kepada tepi, iaitu jalan. So, macam mana kita nak jawab? Nak tulis ada berapa jalan? So, dalam curly bracket, kamu buka bracket lain, kamu tulis untuk bucu 1, dia pergi ke 1, 2. Jadi, kamu boleh tulis 1, 2. Ataupun kamu boleh tulis juga 2, 1. Okey, mana-mana. Sebab ini graf yang tidak ada arah. Okey, seterusnya untuk bucu 1, dia pergi kepada 4. Jadi, kamu tulis 1,4. Okey, untuk bucu 2, dia pergi kepada bucu 3. Okey, so kamu tulis 2,3. Seterusnya bucu 4, 2 ke 4. So kamu tulis 2,4. Dan seterusnya ialah bucu ke 4, dia pergi ke 3. Kita tulis 3 ke 4 ataupun 4 ke 3.
Mana-mana je kamu boleh tulis sebab ini ialah graf mudah yang tidak ada arah. Okey, kamu boleh tulis juga 2,1 ataupun 4,1. Okey, jadi bilangan tepinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N untuk tepi ialah 5. Kalau kita kira di sini pun dia ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jalan. Okey, so NE ialah 5. Okey, untuk bilangan darjah, okey, yang ni senang. Kamu kena kira dulu E sebab formula untuk darjah ialah 2 darab E. Okey, E kita tadi ialah 5 kan? Jadi 2 darab 5 bersamaan 10. Jadi bilangan darjah untuk graf ini ialah 10. Okey, itu saja. Okey, kita akan masuk pada contoh yang kedua. Okey, di sini cikgu bagi kamu lagi satu contoh untuk graf mudah dan soalannya adalah nyatakan bilangan bucu, bilangan tepi dan juga berapa darjah bagi graf mudah ini. Okey, macam mana kita nak tahu ini graf mudah? Dia tidak ada arah, dia hanya ada bucu dan juga dia hanya ada tepi, iaitu jalan ini kita panggil dia tepi. Okey, untuk cara jawab untuk kira bilangan bucu, mesti kita tahu dulu, kita kena senaraikan dulu bucu yang ada. Okey, jadi cikgu sudah ajar kamu, kita kena buat curly bracket. Kita tulis je berapa, apa nilai bucu di sini. Kalau 1, tulis 1, 2, 1,2,3, 4, dan seterusnya sampai bucu yang ke-7. Katakan nilai di sini ialah A. A atau selain daripada A, kamu tulislah A, B, C. Kamu kena ikut berapa, nama bucu tersebut. Kalau di sini bucu tersebut bernombor 1, so kamu senarai 1 dan sebagainya lah. So untuk nilai V, okey, jadi N merujuk kepada bilangan. Jadi berapa bilangan bucu? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N untuk V ialah 7. V ini bilangan bucu. V bucu, NV ialah bilangan bucu. Seterusnya ialah kita kena senaraikan berapa bilangan tepi. Jadi NE. N ini bilangan, E merujuk kepada tepi. Jadi kita kena senaraikan dulu berapa tepi yang ada. So kamu kena tengok wujud rajah lah. Okey, untuk rajah, okey, untuk bucu 1 dia pergi ke 2. Jadi cara kita tulis ialah buka curly bracket 1,2. Okey, ataupun kamu boleh tulis 2,1. Mana-mana lah. Tapi sekali tulis sahaja. Okey, untuk bucu 2, dia pergi kepada 3. Jadi dalam bracket 2,3. Dan untuk bucu 3, dia pergi pada 4. So, dia punya cara tulis ialah 3,4. Bucu 4, 4 ke 5, 4,5. Seterusnya ialah bucu yang ke-5. 5 pergi ke 6, jadi 5,6. Dan seterusnya bucu 6, 6,7. Jadi bilangan bucu iaitu N, E ialah 6. Kalau kita kira kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tepi. Kalau kita kira dekat dalam rajah dia pun ada 6 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tepi dalam rajah ini. Jadi macam mana kita nak kira soalan untuk C iaitu darjah? Cikgu sudah bagi tahu kamu formula darjah ialah 2 darab E. 2 darab nilai E. Sebab tu kamu kena tahu berapa nilai E di atas ini. E ini ialah 6. Jadi
Jawapan dia ialah 2 darab 6 bersamaan dengan nilainya ialah 12. Jadi darjah untuk soalan ini ialah nilainya 12. Okey, cikgu harap kamu sudah jelas macam mana kamu nak kira, nak tulis macam mana nilai tepi. Okey, nilai tepi macam mana kita nak tulis. Okey, di sini cikgu ajar kamu lagi sekali macam mana kita nak tulis nilai untuk bucu dan juga tepi. Okey, ini ada satu graf mudah. Jadi dia ada bucu 1, bucu 2, bucu 3 dan bucu 4, dan dia juga ada tepi. Garis-garis ini kita panggil tepi. So cikgu ajar kamu macam mana kamu nak tulis untuk bucu. Okey, bucu ini dia label sebagai V. Jadi V sama dengan kamu buka curly bracket. So kamu tengok nilai di sini. Kalau E tulis E, kalau 1 tulis 1 lah. Jadi 1, nilai di sini 2, nilai di sini 3. Jadi 3, ada lagi tak? So yang keempat ialah nilai 4. Tutup. Jadi N untuk V ialah 4. Okay, seterusnya macam mana kita nak tulis tepi? Okey, tepi kita label dia sebagai E. Jadi E ialah, okey, buka curly bracket. Okey, kamu tengok nilai bucu 1. 1 dia pergi ke mana? 1 dia pergi kepada 2. Jadi ini tidak ada arah, kamu boleh tulis 1, 2 atau 2, 1. So cikgu tulis ikut turutan lah. Buka bracket 1, 2. Okey, tutup. Okey, koma. Habis dah. Dia tak ada dah pergi ke bucu mana. Seterusnya untuk bucu 2, dia pergi kepada bucu 3 dan bucu 4. Betul? Untuk bucu 1, kita tak payah tulis lagi sebab kita sudah tulis tadi 1, 2. So untuk bucu 2, kita buka bracket. So dia pergi kepada 2, bucu 3, tutup, koma. Bucu 2, dia pergi kepada 4. Okey, tutup. Okey, tengok ada lagi tak dia pergi ke bucu mana-mana? Tidak ada. So, terusnya kita pergi kepada bucu 3. Bucu 3, dia pergi kepada bucu 2. Tetapi kita sudah tulis tadi 2,3 atau 3,2. Jadi, tak payah ulang. Terusnya, bucu 3, dia pergi kepada bucu 4. So, kita tulis 3,4. Okey, ada lagi tak? Tak ada dah. Jadi bucu 4 dia pergi ke 2, kita sudah tulis tadi 2,4. Dan bucu 4 dia pergi ke 3, kita sudah tulis 3,4. So kita dah habis, kita tutup. So untuk N ialah bilangan E. Okey, so ada berapa jalan? 1, 2, 3, 4. So NE ialah 4. Kalau kita kira di sini pun dia ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kamu akan jumpa juga rajah yang berlainan daripada graf mudah yang tadi, tapi dia masih ada bucu, dia masih ada tepi. Okey, tambahan dua struktur yang berlainan. Yang ini ialah semi bulatan ini. Kita panggil dia berbilang tepi, dan gelong ini, bulatan ini kita panggil dia sebagai gelong. Jadi dia masih sama, ada bucu, ada tepi, dan cara kita tulis E merujuk kepada tepi. So macam mana kita tulis? Okey, macam sama juga tadi, E sama dengan, okey, buka curly bracket kamu. Okey, untuk yang berbilang tepi, macam mana kita nak tulis? Kamu tengok daripada A, dia pergi kepada E. Okey, kita tulis dulu A, E. Kemudian dia ada lagi satu balik ke A. Jadi daripada E pergi balik kepada A. Maksudnya dia ada dua jalan, dua tepi. Okey, untuk gelung, cara tulis dia ialah C, C maksudnya dia bermula dan bertemu di titik yang sama, di bucu yang sama. Itu bulatan.
Sebab tu kita tulis C, C. Okey, lepas tu kita sambung lah. Bucu A dia pergi kepada bucu B, A, B. Bucu B pergi kepada bucu C, B, C. Bucu C kepada bucu D, C, D. Kemudian bucu D kepada bucu E dan juga bucu B kepada bucu D. Okey, jadi untuk bilangan tepi bagi soalan ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam tu cara tulis untuk E, tepi. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, dia ada bucu A, bucu B, bucu C dan bucu D. So, ini ialah berbilang tepi. Ini ialah gelong, bulatan. Okay, kita tengok cara tulis dia. Okay, kita tengok dulu untuk soalan yang ini. Macam mana kita nak tulis tepi dia. Ialah kita tengok dulu bucu A. Bucu A pergi kepada bucu B, dia ada berbilang tepi. Jadi kita tulis, buka curly bracket kamu. Bucu A, B, tutup bracket. Lepas tu B, A. Okey, tutup curly bracket. Okey, lepas tu untuk B, okey, A ni dia ada lagi pergi ke D. So kamu tulis lagi A, D. Okey, habis bucu A. Okey, untuk bucu B, dia pergi kepada C berbilang tepi. Jadi cara tulis dia ialah B, C, tutup kurungan, buka lagi C, B. Okey, lepas tu B dia ada pergi kepada D. Okey, jadi B, D. Okey, untuk bucu C dia ada pergi kepada D. Okey, jadi C, D. Okey, tutup kurungan. So, untuk gelong, jadi cikgu sudah ajar kamu dia bermula dan berakhir titik yang sama. So, D, D. Okey, lepas dah habis, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah cukup. Tutup curly bracket kamu. Ini cara tulis untuk tepi. So, macam mana kita nak kira darjah? Okey, darjah dia masih pakai formula yang sama, iaitu 2 darab E. Jadi, 2 darab 8. Jadi, darjah kamu ialah 16. Okey, ini cara tulis untuk tepi dan juga darjah. Okey, macam mana nak tulis bucu? Bucu masih sama. Okey, bucu. Okey. A, B, C, D. Senarai je lah. A, B, C, D, okey, tutup. Jadi bucu kamu 4 lah. 1, 2, 3, 4. Itu saja cara tulis dia.